adab-adab istinja. Walaupun kita tahu istinja ni suatu yang kita tak lihat mulia, memang pun tak mulia, tapi keperluan kita tiap-tiap hari kita mesti, kalau kita tak dapat membuang air, dalam erti kata air kecil atau air besar, kita tak akan dapat hidup dengan baik. Kita tak akan dapat ketenangan, kita tak akan dapat keselesaan. Nak buat apa pun tak edi. Nak makan, nak tidur, nak berjalan, nak kerja, semua tak edi. Sehingga kita dah dapat buang air. Memang itu satu nikmat. Jadi dengan itu, kalau kita ikut panduan yang diletakkan oleh syarak, bukan hanya nikmat, tapi ianya juga menjadikan ibadat. Masuk tandas, keluar tandas, ibadat. Jadi saya nak sambung sikit tentang adab. Kalau kita nak masuk tandas ni, pastikan kita ada selipar, terompak yang kita pakai. Khaskan ini untuk masuk tandas. Terutama dalam suasana rumah kita, yang mana hari ini bukan macam rumah kampung dulu. Rumah kampung dia papan, boleh basuh atas, jatuh ke bawah. Tapi rumah bandar tak boleh. Rumah kapet, rumah lantai yang tak boleh kita nak basuh setiap hari, lincin jatuh. Jadi untuk kita pergerakan, terutama anak kecil yang tak menentu ni, dia buang air kat mana, dia berak kat mana. Jadi sebab itu kita masuk tandas, kita pakai terompak, pakai selipar masuk. Dan kita pastikan kepala kita tutup. Bila masuk tandas, tutup. Ambil kain tuala ke apa ke, dia bukan makna tutup aurat, tetapi tutup kepala kita. Itu satu sunat. Jadi ambil tuala, letakkan ke atas kepala kita. Kemudian bila kita nak masuk ke dalam tandas, kita ada doa ni, kita baca minta pada Allah sebelum kita melangkah masuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minar rajsin najis. Ini doa yang kita nak baca sebelum kita melangkah masuk dalam tandas. Dan kita pastikan bila kita dalam tandas, maknanya kita jangan, bila kita nak mula buang air, pastikan kita tidak menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangkan kiblat. Kalau bilik air di rumah-rumah yang memang dah siap, jadi itu makruh kalau kita menghadap atau membelakangkan kiblat. Tapi kalau kita berada di kawasan luar, macam mana kadang-kadang kita nak buang air di tempat yang tak ada disediakan tandas, terpaksa berhenti kereta tepi jalan, lari pergi kawasan kebun ke apa ke, maka kita pastikan jangan kita menghadap atau membelakangkan kiblat. Itu boleh menjadi haram. Tapi kalau di tandas yang disediakan, memang kadang-kadang rumah yang dibuat ni tak dikira masalah kiblat tak kiblat. Jadi apa yang berlaku, kita terpaksa. Jadi kita cuba elakkan. Kita jangan jadikan alasan dah dibuat macam tu, tak. Walau bagaimanapun kita elakkan daripada menghadap atau membelakangkan kiblat. Ini satu adab kita. Dan bila kita buang air, di sana ada beberapa perkara yang penting. Antara disebut, kita mengelakkan daripada meludah. Memang kadang-kadang dengan bau yang keluar tu kita tak selesa, kita ludah. Tapi dalam masa buang air, jangan kita meludah. Dia kerana meludah ni dia boleh membawa kepada penyakit was-was. Jadi kita akan jadi nanti akan terganggu. Dan dalam masa kita buang air, kita elakkan daripada bersugi. Kerana bersugi ke ataupun berus gigi kayak ini boleh mengganggu kepada ingatan kita. Dikata yurisun nisyan, dia membawa kepada lupa. Wal ama, boleh membawa kepada mata kita buta. Makna sampai masa tua nanti habis semua, tak nampak apa dah. Dan kita elakkan buang air ni daripada memberi masa yang lama. Jangan ada orang masuk tandas, orang lain diberitahu, jangan tunggulah, itu besok pagi tak keluar. Begitu lama. Setengah orang macam tu, dia masuk tandas lama sangat, tak tahu apa dia buat dalam. Ini boleh membawa kepada, boleh mendatangkan penyakit bawasir. Kemudian jangan kita buang hingus dalam tandas. Di situ dia sambil melepas, hingus dia buang. Maka itu juga boleh mengganggu pendengaran kita. Kemudian kita kadang-kadang kita pakai cincin. Jangan kita main-main pusing-pusingkan cincin kita. Kerana tandas ni tempat syaitan, rumah syaitan. Jadi biarkan cincin. Ada orang dah tak ada apa nak buat, sambil-sambil tu dia pusing-pusing cincin. Dan elak daripada bercakap. Jangan bawa handphone ke, jangan bersembang ke dengan orang sebelah. Tandas banyak, jadi satu masuk sini, satu masuk sana, bertanya satu dengan lain.
Elakkan daripada kita bersandar. Kena setengah orang masuk di tandas, sambil dia bersandar lagi. Jadi ini banyak adab-adab yang kita kena jaga masa kita masuk ke tandas, kita buang air. Kemudian sedikit lagi apa yang saya nak sebut ialah kita kena ada istibra'. Ini yang penting dalam kita buang air. Istibra' ni kerana Nabi pernah dengar tangisan daripada dua kubur, yang mana tangisan jeritan menangis ini baginda kata annahuma la yu'adzaban, dua-dua ni sedang diazab. Ada satu orang azab dia sebab dia ialah annahu kana la yastabri'u min baulih, dia tidak istibra'. Istibra' ni makna kita kena betul-betul clear, bersih habis. Antara caranya mungkin kita langkah awal kita berdeham. Mungkin tak cukup kita bangun, mungkin tak cukup kita melangkah, kita lompat dan sebagainya, sehinggalah, dan jangan pula kita diganggukan dengan was-was yang berlaku pada setengah orang. Kemudian kita di sana ada doa. Cuma doa ni kita tak baca lah dalam tandas. Bila kita keluar kita baca, iaitu bila kita basuh air kecil atau air besar, kita baca doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ini doa yang Nabi ajar kita bila kita buang air. Jadi mudah-mudahan dengan doa ini mungkin kita boleh dapat dalam buku-buku agama yang dijual di pasaran untuk kita amalkan. Banyak sebenarnya adab-adab yang kita perlu jaga dalam kita melakukan buang air ini, dan pastikan masuk kita kaki kiri, keluar kita kaki kanan. Dan pakaian yang kita pakai, elakkan pakai pakaian yang kita ataupun yang kita pakai kerja pun. Melainkan kalau di tempat kerja, tapi kalau di rumah maka kita gunakan pakaian khas yang lama. Itu dia punya kedudukan kita dalam istinja. Wallahu a'lam bishawab.